Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hormati Fadil Fungsi Surau Samali dan seluruh yang kuasa Fadil Imam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetamu pada waktu subuh yang diberkati Allah Ta'ala. Tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri peluang pada kita untuk hidup. Ya, kadang-kadang bila kita bangun pagi, ya, kita rasa bila kita bangun kita boleh berjalan, kita boleh bergerak. Mata kita boleh tengok, telinga kita boleh mendengar. Lalu sebahagian besar di antara kita rasa semalam dengan hari ini sama. Sedangkan telah berlalu pada kita 24 jam. Matian bertambah hampir pada kita. Tetapi apa yang penting kepada kita orang beriman ialah hidup ni dia akan berakhir dengan kematian di dunia. Dan kematian itu ialah satu benda yang mengubah semua benda. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, hidup dunia ni seumpama orang bermimpi. Kata Sayyidina Ali, kita hidup dunia ni macam kita sedang bermimpi. Bila kita mati, kita jaga daripada mimpi kita. Bila mati, kita pun jaga. Waktu kita mimpi, kita jumpa macam-macam dalam tidur kita. Bila kita mimpi, ada kereta, ada rumah, ada berjalan, macam-macam. Bila kita jaga daripada tidur kita, semua yang mimpi itu hilang. Demikianlah kata Sayyidina Ali, hidup dunia. Dunia ni kita ada kereta, ada rumah, ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada kawan, ada kerja. Bila kita mati, hilang semua. Isteri tak ada, harta tak ada, semua tak ada. Jadi, oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita bahawa hidup atas muka bumi ini adalah hidup yang sementara. Masing-masing bawa hal urusan masing-masing. Di akhirat masing-masing tidak akan cari. Kita duk fikir sekarang. Bila kita mati, kita jumpa mak ayah kita. Kita jumpa isteri kita. Kita jumpa keluarga kita. Betul ke? Betul ke kita mati esok jumpa macam ni? Bila kita buka Quran, Allah Ta'ala sebut, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma izin sya'nun yughni. Pada itu kata Allah, setiap manusia akan lari daripada saudara dia. Lari, tuan-tuan, bukan cari. Itu diingatkan cari. Tapi Allah Ta'ala sebut, pada hari itu manusia lari pada saudara dia. Wa ummihi wa abihi. Mak dia pun dia lari. Nampak mak dia lari pada mak dia. Nampak ayah dia lari pada ayah dia. Kita duk fikir, bila kita tidur, bila kita bangkit di akhirat, nampak mak kita terkam pada mak kita pun datang pada kita. Seronok, gembira bila berjumpa. Tapi Allah Ta'ala sebut, hari itu manusia lari daripada mak dia, daripada ayah dia. Wa sahibatihi, dan dia akan lari pada kawan-kawan dia. Wa banihi, dan keluarga anak pinak dia. Jadi ayat macam ni, bukan bermakna bahawa bila seorang, tentulah kita tahu gambaran di akhirat bahawa manusia ni atas dunia sama aja. Atas dunia kita jumpa musuh kita lari. Orang berhutang, jumpa dia tak nak bayar, jumpa ceti alung yang dia berhutang, lari tak? Dia lari. Atas dunia kita pernah bergaduh dengan seorang. Satu hari kita berjalan seorang diri, tiba-tiba kita jumpa orang yang kita bergaduh tu, lari tak? Lari, mesti lari. Kita jumpa dengan binatang buas yang kita takut, jumpa harimau, lari tak? Lari. Tapi kalau kita jumpa dengan kawan kita, jumpa sahabat kita, lari tak? Tak lari. Maksudnya,
Akhirat, gambaran dunia ni gambar akhirat, bahawa akhirat besok yang lari itu kan ada masalah. Yang lari itu kan ada masalah. Dia masalah dengan mak dia balas dengan mak dia waktu dunia, ya, maka di akhirat dia akan lari pada ibu dia. Ya. Dia akan lari pada ayah dia. Pasal apa? Kerana dia ada masalah dengan ayah dia. Ya, ayah dia pun ada masalah pada dia. Bukan dia saja lari. Ya, yauma yafirru mar'u min akhihi. Dia lari pada saudaranya, saudara dia pun lari pada dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut bila manusia di akhirat besok, dia Tuhan bagi pada manusia ni suatu peringatan. Kata Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun." Ya, Allah tanya. Dalam Quran ni kadang-kadang kita jumpa banyak ayat-ayat yang Allah tanya. Allah tanya ni bukan suruh jawab. Ya, tak suruh jawab. Tanya ni makna untuk tarik perhatian. Ya, macam cikgu dalam kelas. Cikgu dalam kelas dia tanya. Ya, okey, saya nak tanya kamu semua. Kita ni bila dengar nak tanya tu kita pun terus beri perhatian. Ya, macam contoh tengah kuliah ni saya kata okey, pagi ni saya nak tanya tuan-tuan semua yang duduk di perumahan ni. Ya, berapa bila dengar saya nak tanya tuan-tuan perhati. Mesti perhati, ustaz nak tanya benda ni. Ya, apa yang nak ditanya. Ya, sama juga Allah. Bila Allah tanya, bukan Allah suruh kita jawab. Sebab sebahagian besar pertanyaan tu memang kita tak tahu, tak boleh jawab. Ya, umpama Allah tanya al-qari'atu mal-qari'ah, kiamat. Apa makna kiamat? Ya, tak boleh jawab. Ya, yang tahu urusan akhiratnya Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah. Tujuannya sama. Kata fasirin, kata ulama tafsir, tujuan Allah tanya dengan tujuan Allah sumpah sama aja. Ataupun tujuan Allah panggil, an-nida, sama aja. Kadang-kadang Allah bersumpah, watin, wazaitun, waturi sinin, wal fajri, walayalin ash'in, wasyaf'i wal watr. Kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah. Tujuan sama aja. Tujuannya untuk kita beri perhatian. Ya. Bila Allah bersumpah, yang penting jangan tengok sumpah tu. Macam manusia juga. Wallahi wa billahi wa tallahi, dia bersumpah. Yang kita nak perhati, lepas dia bersumpah tu apa perkataan dia. Saya bersumpah bahawa saya tidak mencuri. Itu perkataan pentingnya. Maka dikuatkan aku janji bahawa dia tidak mencuri itu dengan bersumpah. Dengan sandarkan dia kepada Allah. Sebab tu orang yang langgar sumpah dilaknat oleh Allah pasal apa? Dia punya pengakuan dia tu lemah. Saya tak mencuri, lemah. Tapi bila dia sandar pada Allah, jadi kuat. Jadi kuat sumpah dia tu. Jadi kuat. Berarti dia sandar kepada Allah yang Maha Kuat. Sebab tu kalau dia bersumpah dia tak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib bayar kifarat pun. Ya. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tak ambil duit UMDB. Tiba-tiba dia ambil. Umpamanya. Maka orang macam ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia guna nama Allah padahal dia buat benda tersebut. Ya. Umpama bila suami isteri, bila suami tuduh isteri dia berzina, na'udzubillah, ataupun suami tak mengaku, dia kata ni bukan aku ni. Berarti bahawa dia tuduh isteri dia berzina, maka dia tuduhan dia tak ada saksi. Tak ada saksi. Kalau ada saksi, dia cerita lain. Dia tak ada saksi. Macam mana dia buat? Dia boleh bersumpah 4 kali. 3 kali sumpah, kali keempat, li'an, dia panggil li'an. Li'an ni laknat. Kalau aku bohong, aku sedia dilaknat oleh Allah. Sebab dia tak ada saksi. Cuma dia syak, dia tahu, dia rasa isteri dia ni melakukan maksiat. Berzina. Isteri dia mesti nafi. Maka isteri nak nafi tu macam mana cara dia? Isteri tu balas sumpah suami tadi 4 kali. Ya.
Wallahi wa billahi, saya tidak buat, saya tidak berzina, saya tidak berzina, saya berzina. Kali keempat, kalau sekiranya saya auzubillah berzina, maka saya sedia dilaknat oleh Allah. Bila dua-dua kata demikian, terpasahlah mereka buat selama-lamanya. Tak payah rojok lah. Ya. Tak payah cari Cina buta ke Melayu buta, tak payah. Terpasah terus suami isteri. Pasal apa? Kerana masing-masing dah tak percaya satu sama lain. Sedangkan keluarga ni dibina atas kepercayaan. Kita ambil isteri sebagai isteri itu kan kita percaya pada dia. Percaya dia jujur, percaya dia baik, percaya dia jaga diri dia, percaya tentang harta dia. Demikian juga isteri pada suami. Bila dah tak percaya, buat apa duduk sebagai suami isteri, maka terpasang mereka. Ya. Maka dalam bab ini, Allah Ta'ala tanya, apa ra'aita, tidakkah kamu lihat ya Muhammad? Man ittakhadha ilahahu hawa. Mereka yang menjadi hawa nafsunya sebagai ilahnya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat ada manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Kita mengucap asyhadu an la ilah. Ya, kalau kita belajar akidah, dipanggil uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Iaitu tauhid yang menetapkan Allah Ta'ala benar-benar sebagai ilah, sebagai Tuhan. Yang disembah, disanjung. Ya, dia tauhidnya. Ulama-ulama ni, dia macam mana cara nak mudah kita faham tentang konsep ketuhanan. Macam-macam cara lah. Ada yang mengenalkan Allah dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafat. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah supaya kita kenal Allah dengan sifat yang Allah beritahu. Ada yang mengambil kaedah nak kenal Allah melalui sifat-sifat rububiyah Allah Ta'ala, uluhiyah Allah Ta'ala, asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tak suruh balah lah. Ya. Orang ni kata tak boleh guna kenal Allah dengan sifat 20. Orang ni kata tak boleh kenal Allah melalui sifat uluhiyah rububiyah. Ya. Tak suruh balah benda macam tu. Ya. Kerana masing-masing mencari kaedah supaya manusia jangan syirik pada Allah. Memahamkan kaedah nak faham ni macam-macam. Dulu waktu kita kecil-kecil, waktu kita sekolah dulu, cikgu mengajar kelas, bercakap je. Ya. Kemudian ada perbaikan. Kemudian perkembangan teknologi pendidikan berubah. Bergambar pula. Sekarang guna video. Sekarang guna macam-macam. Apa tujuan semua tu? Tujuan untuk memahamkan saja. Ya, ni duk balah masalah. Ya, nama sifat-sifat Allah. Boleh ke tak boleh guna sifat Allah. Ya. Allah bila sebut nama sifat-sifat dalam Quran, maka kita terima. Ya. Memahamkan kuasa Allah supaya jangan syirik pada Allah. Matlamatnya jangan syirik pada Allah. Maka kan itu ayat Quran, ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamah. Ya. Allah sendiri beritahu dalam Quran, maka oleh kerana itu, jangan kita duk bahas benda-benda yang akhirnya tak ada faedah. Ya, tak ada manfaat. Memecah belahkan umat Islam, menimbulkan spekulasi benda-benda yang tak betul. Dia mari tanya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, waktu Nabi Adam kahwin dengan Hawa dulu, siapa wali dia? Siapa saksi? La ilaha illallah, tak ada kerja lain dia. Ya. Duk tanya Nabi Adam kahwin dengan Hawa, siapa jadi saksi dia? Ya. Saksi wali ni syariat Nabi Muhammad. Bukan syariat Nabi Adam. Ya. Syariat Nabi Adam, syariat Nabi-Nabi berbeza setiap Nabi-Nabi itu. Syariat Bani Israel. Ya. Tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Kita syariat Nabi Muhammad boleh dah ikat ikan hari Sabtu? Boleh. Hari Jumaat? Boleh. Ya. Jangan ambil syariat Nabi dulu, lalu kita ukur dengan syariat Nabi Muhammad. Dan setiap syariat itu ialah di mana tempat dia berada. Bila berubah, dipanggil kaedah. Bila berubah illah. Illah ni berubah bentuk dia. Maka berubahlah hukum dia. Dulu, ulama-ulama dulu mungkin maklumat dia, kefahaman dia pada waktu itu sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka pada zaman itu. Ya, zaman itu.
Contohnya, merokoklah, mudah faham. Ulama-ulama fiqh, kalau kita baca, dia kata, apa hukum merokok? Makruh. Kan? Tapi ulama mutaakhir, semua hampir kata sepakat, haram. Ya. Pasal apa? Dulu dirasa membazir. Ya, membazir. Isap asap, sembuh balik. Membazir kan? Kalau isap telan, okey. Ya. 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 Dia nampak membazir. Tapi bila dikaji-kaji, ada kesan pada mudarat kesihatan dan sebagainya. Ya, maka ada pendapat kata haram. Jadi kita nak pegang yang mana? Kita nak pegang yang mana, Ustaz? Entah merokok ke tak? Merokok pegang yang makruh. Entah tak merokok? Saya tak merokok. Pegang yang haram. Oh, jadi macam tu bolehlah berubah hukum-hukum. Berubah hukum berubah indah dia. Sebenar tu sekalian, bila kita tengok, bila ada ulama yang mengatakan pada satu masa pendapat ulama begini makruh, siapa berani nak tolak pendapat Imam Syafi'i? Takkan kita lebih alim daripada Imam Syafi'i? Takkan kita lebih alim daripada Imam Nawawi? Tetapi bila Qardawi kata haram, kerana melihat fakta-fakta saintifik yang ada, ternyata hukumnya lebih kuat mengatakan haram. Pasal apa? Mudarat kesihatan, membazir dan mengancam nyawa dan mendatangkan penyakit kanser, macam-macam kita boleh urai. Dulu boleh urai tak dulu? Dulu tak boleh. Kan ilmu pada waktu tersebut. Ada seorang anak murid saya mari jumpa, dia kata, Ustaz nak tanya soalan sikit. Dia kata, ya, kalau saya naik ke bulan, nak semayang menghadap ke mana? Ya. Kalau saya naik ke bulan, nak semayang menghadap ke mana? Saya kata ginilah, hantar balik dulu, ya, dekat nak naik besok, mari jumpa saya. Entah bila-bila nak naik, buat penipuan dia jawab je tuan-tuan. Ya. Ya. Yang keduanya, orang yang nak semayang waktu di bulan ni, di bumi dia semayang dulu. Kalau di bumi pun tak semayang, takkan baru naik ke bulan nak semayang. Ya. Orang yang beriman, dia tahu kaedah dia. Ya. Satu masa dulu Datuk Malik apa nama dia yang berenang? Malik no. Perenang tu yang berenang. Datuk Malik apa nama? Ya, dia mari jumpa saya, dia tanya, Ustaz macam mana saya nak berenang? Masa dia mula berenang daripada Pulau Pinang ke lautan Pulau Pinang, kemudian makin jauh ke Belas, dia berenang di laut Inggeris. Ya. Dia tanya satu soalan, macam mana nak semayang dengan berenang? Kan dia berenang berjam-jam, 14 jam, 13 jam sekali berenang. Jadi masuk waktu semayang. Ya, macam nak semayang waktu tengah berenang. Saya kata, macam mana boleh semayang? Semayang macam mana? Semayang kena ada wuduk. Ada wuduk tak? Ada wuduk. Memang ada dalam air, sentiasa ada wuduk. Ya. Lepas tu semayang. Semayang cakap mana yang boleh semayang? Boleh tak tinggal semayang? Tak boleh. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Hadis sahih. Sesiapa yang tinggal semayang dengan sengaja, maka kafir dia dengan jelas dan nyata. Ya. Hadis ni Nabi kata siapa-siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, bukan sakit, bukan koma lah, sakit pun wajib semayang. Semayang ni yang tak boleh tinggal, yang boleh tinggal semayang, orang gila, ya, pitam, orang gila ingatan. Yang kedua, orang yang memang dia bukan Islam. Dua je. Ya. Orang bukan Islam memang tak wajib semayang. Yang kedua, orang gila ingatan, koma ke, pensan ke apa semua, tak wajib. Selagi ada akal, selagi tu wajib semayang. Ya. Tak boleh berdiri, duduk, tak duduk, baring, macam-macam cara semayang. Tapi semayang tetap wajib. Tengah berperang, wajib semayang. Tengah perang tu, tetap wajib semayang. Ya. Beritahu saya satu tempat yang orang tu tak wajib semayang selain berdua tu. Tak ada. Sebab tu Nabi SAW sebut awwalu ma yuhasabu ilallah yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang Allah Ta'ala hisap manusia besok di pada mahsyar, semayang. Macam kita panggil temuduga lah.
Dia masuk duduk, mana surat panggilan temu duga. Kita nak tengok. Oh, dia kata surat saya tak ada. Oh, tak ada, tak boleh. Syarat Allah terima ibadah kita, syarat pertama Islam. Kalau orang tu bukan Islam, dia puasa. Kan kita banyak mutakhir tengok. Banyak orang berpuasa. Oh, Islam puasa, dia pun puasa. Oh, Mak Saleh mari melancong Malaysia, dia pun puasa juga, buka puasa sekali. Sah tak puasa dia? Tak sah. Sebab syarat sah puasa Islam. Dia bolehlah puasa, tapi bukan nama puasa sebenarnya. Ya. Demikian juga syarat sah sedekah Islam. Syarat sah semua ibadah Islam. Akhirat besok, yang pertama Allah cek semayang dulu. Bila semayangnya sempurna, maka dia tengoklah puasa dia, amal ibadah yang lain. Barulah dikira. Macam kita lah panggil temu duga, okey surat tawaran ada. Tengok sijil, barulah sijil itu berharga. Barulah semua poin-poin berharga, surat sokong berharga. Bila apa? Bila ada surat panggilan untuk mari temu duga. Ya. Allah tak asyik pertama sekali cek. Cuma beza pendapat di kalangan. Sebab hadis ni Nabi sebut, siapa-siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, maka dia kafir dengan nyata. Maka ada ulama bahas, tinggal ni macam mana tinggal? Tinggal ni macam-macam. Ada orang tinggal kerana dia malas. Ada orang tinggal kerana sibuk sangat. Ada orang tinggal kerana memang tak suka semayang. Ya. Ada orang tinggal kerana jahil, tak tahu. Ya. Ada orang tinggal kerana kebanyakan yang tinggal ni kerana mungkin malas lah. Kalau dia tak semayang kerana dia malas, kafir ke? Kata mazhab kita Syafi'i, tidak jadi kafir. Ya, cuma dia fasik, dia pelaku dosa besar. Dia tidak kafir. Pasal apa? Kerana dia bukan, ada pun yang Nabi kata siapa-siapa tinggal semayang dengan sengaja maka kafir itu ialah orang yang menafikan kewajipan semayang. Dia kata semayang tak wajib. Dia mengubah hukum. Dia kata semayang. Tapi kalau dia kata semayang wajib, cuma aku ni malas. Semayang wajib, cuma saya ni sibuk sangat, tak sempat. Maka orang yang macam ni fasik. Hukumnya lah. Bukan saya yang tentu hukum. Hukum ditentukan oleh para ulama. Bila orang fasik, dia tak jadi wali perkahwinan tau. Kalau dia wali, perkahwinan tu tak sah. Sebab syarat jadi wali dan saksi dalam perkahwinan tidak fasik. Kalau dia fasik, dia tak jadi wali. Sebab tu kita pergi majlis perkahwin, kan sebelum nak wali tu, wali hakim ke, wali ayah ke, ya, wali hakim atau wali balagat, dia akan mengucap syahadat. Mari kita mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha, ucap syahadat ramai-ramai. Pasal apa? Takut-takut sepanjang hidup ni, na'udzubillah, ada kita buat sesuatu yang membatalkan akidah. Ya, yang merosakkan iman kita. Kita tak tahu. Nabi ajar pada kita baca minta lindung. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku minta lindung padamu ya Allah daripada melakukan syirik secara sedar. Kita minta lindung. Dan aku minta ampun padamu ya Allah kalau berlaku tanpa kita sedar, kalau berlaku ucapan kita ke, perbuatan kita ke, etika kita ke, yang melakukan tu benda yang menyebabkan jadi syirik tanpa kita sedar. Tak sedar. Ya. Jadi oleh kerana itu kita mengucap syahadat, istighfar. Astaghfirullahalazim. Minta ampun pada Allah. Pasal apa? Takut-takut termasuk dalam golongan fasik, bertaubat pada Allah Ta'ala. Barulah kita angkat nikah. Barulah akad nikah dimulakan. Pasal apa? Bersihkan dulu wali, saksi, semua sekali yang hadir. Istighfar, minta ampun dulu. Pasal apa? Nabi kata, siapa-siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, maka kafir. Kata mazhab Syafi'i, orang yang tinggal semayang dengan menganggap semayang itu tak wajib. Ya, tak wajib lagi semayang. Maka orang ni rosak akidah. Tapi kalau kita semayang tu wajib, cuma saya malas. Ya, saya malas, sibuk, tak sempat. Banyak kerja, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Ya, dosa besar. Dosa besar ni tak boleh dengan istighfar. Dia tak ampun dengan istighfar. Mereka dengan taubat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh. Alhamdulillah Tuhan panjang umur kita. Ya, panjang umur hingga kita ya, boleh melakukan ibadah pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang bila kita pejam mata tengok, ya,
Sepanjang hidup kita ni, dulu-dulu, macam-macam. Dulu kita tak semayang, dulu puasa pun tidak. Ada orang kadang-kadang waktu muda dia dengan berzina, dengan minum arak, dengan macam-macam dosa. Tetapi Allah sayangkan dia, nasib baik Tuhan tak mati waktu tengah buat maksiat. Ya. Bayangkan kalau tengah minum arak, Allah cabut nyawa. Tengah tak semayang, aksiden kereta. Beribu orang tengah tak semayang, meninggal dunia. Pasal apa? Tengah tak semayang, aksiden. Tengah tak semayang, berlaku kematian. Alhamdulillah Allah Ta'ala panjang kaum kita hingga kita bertaubat insaf, kita semayang. Dan kita tak tahu ke depan kita macam mana. Saya sendiri tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat pada hujung hidup dia. Bukan awal hidup, bukan pertengahan, hujung hidup. Ya. Nasib kita ditentu oleh hujung hidup. Ada seorang tu, ada satu negara, pada menteri dia, dulu menteri. Ujung dia masuk penjara. Bukan ujung lagi dah, sekarang. Ya. Siapa sangka tuan-tuan? Yalah, dengan penuh simpati lah. Ya, dengan penuh rasa simpati kita. Ya. Orang bersalah, dihukum. Mudah-mudahan Allah ampun dosa. Mudah-mudahan Allah angkat darjat. Mudah-mudahan menginsafkan kita yang tengok pun kita kesian. Ya. Tapi yang salah, hukum tak kena hukum. Ya. Dan seseorang tu bila dihukum, disabit kesalahan, maka bermakna dia bersalah lah. Ya. Jangan pula ada yang kata dia tak bersalah, mungkin kan itu kan ini. Bila mahkamah kata bersalah, bersalah lah. Ya. Al-hukmu al-zahir. Hukum di dunia berdasarkan zahir dia. Adapun hukum sebenar akhirat mungkin berbeza, kita tak tahu. Sebab bila bicara mahkamah dunia, kita boleh buat bukti bersifat fizikal. Ya. Adapun bersifat spiritual, itu akhirat besok, mahkamah di akhirat. Mahkamah akhirat Allah ambil kira dengan niat dia, tujuan dia. Ya. Niat tak ambil kira. Mana orang tahu niat kita? Ya. Dihukum berdasarkan zahir. Sebab tu kalau tuan baca, ni kisah-kisah yang agak pelik lah, tapi saya sebut seperti lalu. Kalau tuan nak detail, tuan kena baca buku, jangan ambil. Hallaj, ya. Seorang ulama besar, ada sufi, ya. Hallaj. Ya. Hallaj ni tuan-tuan, dia mati kena hukum, dihukum pancung. Dihukum pancung. Kenapa dia dihukum? Sedangkan dia ni bukan ahli maksiat. Dia seorang ulama, dia seorang ahli sufi, seorang tarikat. Ya. Kerana ucapan-ucapan dia yang dikeluarkan oleh dia menyebabkan dia didakwa di mahkamah. Ucapan dia tu, ucapan dari segi zahir salah. Umpama dia kata, tidak ada sesuatu dalam poketku melainkan Allah. Allah berada dalam jubahku. Aku bersama dengan Allah. Allah itulah aku itulah Allah. Ini kalimah-kalimah yang setengah-setengah orang tu ucapan demikian. Salah tak? Memang salah. Salah lah ucapan macam tu. Tetapi dia bercakap waktu dia tengah alam fana. Dia berada alam fana. Ya. Bila berada alam fana, maka dia dibicarakan berdasarkan zahir. Orang ni kadang alam fana ni dia lain. Macam setengah-setengah orang tu dia asyik sangat sampai dia bercakap apa-apa. Kita ni minta Allah Ta'ala stabil hidup kita. Baru ni berlaku kehidupan. Seorang suami umur 75 tahun tembak isteri dia umur 63 tahun. Tak sering saya omong gitu. Keluar dalam media. Ya. Suami 70 lebih tembak isteri. Ya. Lepas dia tembak isteri dia tembak diri dia. Ujung hidup mati, tembak isteri, lepas tu tembak diri dia sendiri. Punca apa dia? Berebut duit. Jual tanah, isteri katanya tak nak bagi duit yang adil, tak bagi elok ke suami dia minta tak bagi, akhir ambil senapang, tembak isteri. Lepas tembak, tentu dia menyesal, rasa bersalah, rasa berdosa. Duk berebut duit, umur 70 lebih ni makan apa sangat? Manis-manis tak boleh kecil manis, daging-daging tak boleh ada gaut, darah tinggi lagi, kecil manis lagi, semua ada. Tapi harta
Berebut harta. Akhir tembak isteri. Lepas tembak isteri, saya rasa dia menyesal. Dia rasa bersalah. Dia tembak diri dia. Allahu Rabbi. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan hidup kita, Allah tengok ujung hidup kita. Ya, sebab itulah kita diajar doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah hidup aku, ujung hidup aku dengan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Jangan mati dalam keadaan yang seburuk-buruk pengakhiran. Ya. Ada seorang hamba Allah, pemimpin dunia yang terkenal, Saddam Hussein di Iraq. Ya. Orang tahu sejarah dia. Kita pun tahu macam mana dia dilaporkanlah. Hakikat sebenar kita tak tahu, akhiratlah. Ya. Macam-macam waktu dia hidup, macam-macam tindakan dia. Ya. Sampai menentang dia, dia bertindak, dibunuh sebagainya. Akhirnya dia lawan Amerika. Di akhir hidup dia mati di tali gantung. Ya, dalam keadaan dia, tasbih di tangan dia, Quran di tangan dia. Ujung hidup dia. Ada orang kadang-kadang kita tak sangka langsung. Jahatnya dulu, tiba-tiba, hujung hidupnya, Masya Allah. Sangat hebat. Ya, umpama Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa sangka Sayyidina Umar tu jadi khalifah Rasulullah. Hidup Sayyidina Umar masa muda, samsing, Masya Allah. Ya. Nak bunuh Nabi. Nak bunuh Rasulullah. Tiba-tiba dapat hidayah, masuk Islam, menjadi benteng Islam. Ya. Siapa sangka? Ya. Lepas jadi benteng Islam, akhir jadi khalifah. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, dia jadi khalifah. Bila dia mari ke Madinah, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab duduk di Madinah, minta pergi daripada Madinah. Satu hari dia berjalan dengan pengawal dia. Seorang wanita, bila Sayyidina Umar duduk, perempuan tua, seorang wanita tua pegang jubah Sayyidina Umar, ditarik jubah tu. Ish. Jadi khalifah kamu ya Umar. Aku kenal kamu ya Umar. Kata perempuan tua ni. Makcik tua dah. Ya. Aku kenal kamu ya Umar dulu waktu muda-muda dulu, Masya Allah. Samsingnya kamu, orang semua takut pada kamu ya Umar masa tu. Kalau kamu masuk ke pasar, Umar masuk ke pasar, peniaga-peniaga senyap. Ilak dia. Dia nak ambil apa, ambil dia. Tak bayar. Ambil. Nak makan apa, semua peniaga tak berani lawan. Kalau kita sekarang ni panggil gangster, ketua gangster masuk pasar, ambil. Tengok je. Kemudian kamu hebat lawan Islam. Nak bunuh Nabi. Ya, kemudian Allah Ta'ala berhidayah kamu masuk Islam. Makcik ni dia ungkit balik. Dia ungkit sejarah Sayyidina Umar. Ya, kemudian kamu jadi pelindung Nabi. Hari ini ya Umar, kamu jadi khalifah Islam, ketua bagi seluruh dunia Islam. Masya Allah, mana pun kita fikir. Kata wanita tu, ittaqullah ya Umar. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah ya Umar. Ya. Perempuan tua mari tegur khalifah, bertakwalah kamu pada Allah ya Umar. Ya. Jadi pengawal ni pegang makcik ni, tarik ke tepi. Ya. Pengawal Sayyidina Umar ni pegang makcik, tarik ke tepi. Biasalah kalau kita tengok bila orang besar mari, kan orang mari, kan pengawal tarik ke tepi. Menteri nak lalu dia, menteri nak lalu. Menteri air nak lalu. Nanti dia tak bagi air, kita nyanyi. Ke tepi. Orang mari kadang-kadang pengawal ni bodyguard sebagainya mari. Macam dia tarik. Masya Allah. Pengawal tu tanya makcik tu, makcik tahu tak makcik cakap dengan siapa tu? Tu bukan Umar dulu. Umar dulu je lah. Ni Umar sekarang ni khalifah. Amirul Mukminin. Masya Allah. Ya. Bila Umar dengar pengawal dia kata macam tu pada makcik. Makcik kenal tak siapa tu?
Umar dengar, Umar tanya pengawal dia, aku nak tanya kamu, kamu kenal tak siapa makcik ni? Kamu tanya makcik tu kenal tak aku nak tanya kamu, kamu kenal tak siapa makcik ni? Rupa pengawal dia tak kenal. Ya. Kata Umar Al-Khattab, inilah wanita yang bisikannya pun dengar oleh Allah Ta'ala hingga Allah turun ayat Quran tentang dia ni. Ya. Ayat berhubung dengan masalah zihar. Ayat zihar ni turun pada makcik ni. Khunsa radhiyallahu anha. Ya. Khunsa ni lah yang dia merayu pada Nabi bila suami dia ziharkan dia. Hukum zihar pada masa tu, siapa-siapa yang menziharkan isteri dia terpasah, automatik terputus hubungan suami isteri. Tak boleh rojok dah. Hukum pada waktu itu. Zihar ni maknanya dia menyamakan isteri dengan mak dia. Umpama suami itu kata pada isteri dia, belakang awak ni serupa, belakang mak saya. Tak boleh. Tangan kamu serupa, tangan mak saya. Tak boleh. Tak boleh menyamakan isteri kita dengan yang haram kahwin dengan kita. Tak boleh. Ya. Itu dipanggil zihar. Fizikal. Tapi kalau kata kamu ni rajin macam mak juga, itu tak apa. Rambut kamu hitam macam rambut mak, itu tak apa. Ya. Kamu ni malah macam mak, syukur. Itu tak apa. Ya. Yang tak boleh fizikal. Ya. Kamu belakang kamu, tangan kamu. Ya. Jadi, dia merayu ke Nabi. Sebab dia terputus suami isteri. Dia merayu ke Nabi. Nabi kata nak macam ni, hukum tu Allah yang tentu, bukan Nabi yang tentu. Hukum ni Allah yang tentu. Lalu tu ayat Quran mengatakan bahawa siapa-siapa yang zihar, dia tidak terpasah tapi kena bayar kifarah. Ini dah wanita ni. Umar kata dia ni, ayat Quran turun kerana dia. Sama juga ada seorang sahabat Nabi. Nabi bila berjalan, jumpa sahabat ni, mesti Nabi turun kenderaan. Nabi angkat duduk atas kereta kenderaan sama dia. Sampai sahabat-sahabat cemburu. Ya, Amr-Rahman. Abdullah, apa? Ya, seorang sahabat Nabi yang buta tu. Ya. Abdullah bin Maktum. Ya, Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Dia buta. Ya. Dia pernah ganti Nabi di Madinah jadi khalifah. Abdullah ni, dia bukan jadi khalifah, jadi ketua di Madinah. Nabi lantik dia, kamu jadi ketua di Madinah. Ada satu perangan, dia jadi ketua, dia buta. Dia pernah jadi muazzin Nabi. Selain pada Bilal bin Rabah, tukang bah Nabi ialah Abdullah bin Maktum. Nabi ni setiap kali jumpa dia ni, Nabi angkat dia naik kereta, naik kenderaan bersama Nabi. Nabi turun. Sampai sahabat-sahabat rasa, hebat benar Abdullah ni. Ya Rasulullah, hebat benar ke dia sampai begitu? Nabi kata, kamu tahu tak? Kerana dia, Allah tegur aku. Kerana dia, Allah tegur aku. Ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling, masam muka kamu ya Muhammad dan berpaling bila datang orang buta. Siapa dia? Ini dah orangnya. Allah tegur Nabi SAW kerana dia. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat yang hebat. Jadi kita balik pada kita. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat ya Muhammad, ada manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ikut kehendak hawa nafsu. Nafsu ni dia memang perlu. Ya, ada orang beritahu, Ustaz, tak boleh ke kita cabut hawa nafsu? Dia tak boleh. Hawa nafsu ni komponen penting untuk tubuh kita. Dengan ada nafsu lah kita suka, kita nampak cantik tu, cantik ni, minat tu, minat ni, kan nafsu. Kalau nafsu tak ada, tuan-tuan, tengok isteri macam tengok tiang elektrik. Tuan-tuan tengok tiang elektrik, ada gerah tak? Ya, tak tahulah aku ada orang tengok tiang elektrik naik syekh. Ya, tak ada. Nafsu tu lah membuatkan kita rasa selera makan tu, selera ni, suka tu, suka ni. Yang indah dunia ni kan nafsu. Tapi nafsu ni tak apa komponen penting. Cuma nafsu ni kena lawan. Ya. Kalau kita rasa malas solat sunat, bangun je. Allah. Lawan.
Subuh rasa malahnya nak bangun. Lawan bangun. Ya, bangun. Kenapa kita waktu kerja, kita boleh bangun pagi. Lagi pejabat. Ya, boleh bangun pagi. Kenapa waktu hari cuti kita jadi malas? Subuh kadang-kadang lewat. Kadang-kadang habis waktu subuh. Ya. Padahal subuh ni, hari kerja, kita okey boleh bangun pagi. Kerja takut pangkat jadi merah. Bekerja, hantar, marah isteri, marah anak. Balah, uyuh rendah satu rumah pagi-pagi. Waktu bekerja. Isteri cari skop, scarf kepala, tak jumpa. Akhir ambil skop anak pakai. Ya, stokin anak pakai. Mak, anak pakai stokin mak pergi sekolah pun ada. Macam-macam. Kelang kelibuk pagi-pagi. Ya. Saya tahulah pengalaman. Si anak saya tak ramai 8 orang. Bila nak hantar sekolah pagi-pagi, Masya Allah. Ya. Separuh perang dunia kedua. Ya. Sana sini. Siapa tengah jalan tengok botol susu pula tinggal. Patah balik pula. Ya. Sekarang pergi tengah jalan tengok-tengok telefon tertinggal. Patah balik pula. Patah balik. Bekerja pagi-pagi. Tapi kita boleh bangun pagi untuk pergi pejabat. Ya. Sebab tu kita orang Islam ni jadikan rumah Allah ni sebagai rumah pertama kita datang setiap pagi. Mai rumah Allah dulu sebelum pergi rumah makhluk. Mai rumah Allah dulu sebelum kita pergi ke kedai, sebelum pergi ke pejabat. Ya. Jiwa kita ni tuan-tuan ada akal, ada fizikal tubuh, ada roh. Semua ni perlu makanan. Semua perlu makanan. Tubuh kita tak makan apa, perlu makan. Makanlah nasi lemak ke apa pagi-pagi. Akal kita perlu makan juga. Ya. Makanan bagi akal ialah ilmu. Ilmu tu makanan dia. Jiwa roh kita pun perlu makan juga. Kalau roh tak tenang, jiwa tak tenang, tu duk mengamuk, tak puas hati, tak setuju. Ada orang, kadang-kadang semua orang tak betul. Dia seorang betul. Ya. Pasal apa? Bila jiwa rosak, rosak semua. Tuan-tuan, bila jiwa rosak, harta banyak mana tak guna. Isteri cantik macam mana tak guna. Keluarga anak-anak baik macam mana tak guna. Bila rosak dia. Sebab tu kadang-kadang orang balah ni kita tengok bercerai. Kita tengok isteri dia lawanya, bagusnya isteri dia. Macam mana boleh bercerai? Ya. Anak-anak dia Allah punya anak yang soleh, bagus-bagus anak dia. Ya. Jadi oleh kerana itu kita tengok wa adallahu Allahu ala ilmin, dan didesakkan dengan ilmu. Ada dua tafsir. Satu, Allah Ta'ala sesatkan dia kerana dengan ilmu Allah tahu orang ni orang yang salah, yang tak betul. Pendapat kedua mengatakan dia ada ilmu. Sepatutnya ilmu tu jadi penyuluh. Tapi ilmu tu menyesatkan dia. Ada orang sombong dengan ilmu dia. Bangga dengan ilmu. Aku ada PhD tu. Ya. Ada orang rasa hebat dengan ilmu yang dia ada. Ya. Maka dia pelekeh orang yang lain. Nabi kata Allah melaknat siapa-siapa yang belajar satu ilmu dengan tujuan untuk menghina orang yang jahil. Ya. Ilmu ni biar nur, bukan jadi nar. Al-ilmu nurun, al-ilmu nurun kata Syawak. Ya. Ilmu tu cahaya. Ya. Cahaya Allah tidak akan pergi kepada orang yang durhaka kepada Allah. Wa khatama ala sami. Lalu dengan sebab tu kata Allah, sebab dua perkara. Pertama, dia ambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Yang kedua, dia gagal menjadikan ilmu sebagai panduan. Orang yang kata Allah, wa khatama ala, Allah tutup telinga dia, hati dia, wa ja'ala ala basari syawah, dan matanya pun Allah tutup daripada kebenaran. Dia tengok tapi dia tak boleh ambil iktibar. Dia dengar tapi dia tak boleh ambil iktibar. Ya. Pasal apa? Dah risyawah, Allah tutup meterikan hati dia. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi boleh beri hidayah selain pada Allah? Siapa yang beri hidayah? Kerajaan, menteri, ulama, ustaz, mufti, tidak ada siapa boleh beri hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak ada beri petunjuk, Allah boleh. Allah boleh angkat orang yang tak dikenali tiba-tiba jadi popular. Sekarang zaman orang viral. Zaman musim ni, semua orang cari berapa ramai like, berapa ramai share. Dia tak peduli haram ke dosa ke, buat TikTok, duk joget, nak suruh ramai tengok, pasal pakai solat benang, ramai yang tengok. Ya.
Jadi yang penting, apakah orang yang sama kita, sokong kita tu ke arah kebaikan atau keburukan. 7 juta follower dia. 7 juta follower. Yang penting, yang dibuat tu benda baik ke benda tak baik. Ya. Kalau dirakam gambar maksiat, na'udzubillah, gambar berzina, duk sebar, memang orang kaki maksiat dia suka. Ramai yang like, ramai yang tengok. Tapi yang tengok tu menambahkan saksi di akhirat besok. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala pesan, kalau kita terlanjur buat maksiat, jangan cerita siapa-siapa. Ada orang kata Nabi, malam tu dia buat maksiat pada Allah Ta'ala. Maka Allah sedia mengampun dosanya kalau dia bertobat pada Allah. Tiba-tiba keesokan harinya, dia cerita maksiat dia kepada kawan dia. Oh, malam tadi aku begini, malam tadi aku minum agak, malam tadi aku dengar perempuan. Dia cerita. Maka kalau dia cerita 5 orang, 5-5 jadi saksi besok dia. Ya, sebab tu kalau kita terlanjur minta ampun pada Allah, bertobat, jangan beritahu siapa-siapa. Jangan tulis pun. Ni tulis pula. Oh, malam tadi aku buat 2 orang perempuan ni. Tak ilah tu. Dia meramaikan saksi untuk dihukum besok di akhirat. Ya, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala mengampun dosa kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan kita mengharapkan kebaikan dengan apa yang kita dapat setiap hari. Rezeki ke, pangkat kebesaran ke apa sekalipun tak ada makna kalau sekiranya kita dianak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak guna harta banyak kalau tak berkat. Tak guna pangkat besar kalau menyusahkan kita di akhirat. Yang tak guna kita ada kemudahan kalau sekiranya kemudahan tu akan menambahkan azab kita, ya, jauh kita dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati yang sekali-sekali pagi ini. Dalam pada musyarat satu lagi pagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina warḍana warḍana ya marhamin. Rabbana tabayyana baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.